Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 28 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Sugat Mbas telah menyempurnakan program jualan terus dari ladang JTDL dan My Rakyat di Kanan Square pada Khamis. Beliau juga Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak memberitahu program tersebut adalah satu platform bagi membantu para petani memasarkan hasil tanaman mereka menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dengan kerjasama Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS. Kepada FAMA Persekutuan dengan kerjasama dengan Persatuan Peladang Negeri Sarawak untuk berusaha memasarkan barang-barang petani, peternak dan juga nelayan juga, khususnya petani. Yang satu masalah besar yang dihadapi oleh para petani adalah memasarkan barang. Dan oleh kerana itu kita mengambil iktibar bahawa masa COVID ini kita mengadakan dana untuk membeli lambakan di seluruh negeri Sarawak pada petani dan juga kepada nelayan atas kerjasama FAMA dengan Persekutuan Peladang, dan ianya dah dapat membantu meringankan beban dan mengurangkan masalah ketidakjualan barang-barang yang dikeluarkan petani masa COVID. Kerana masa COVID susah keluar. Selain itu, Dato' Ahmad Douglas juga menjelaskan bahawa Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit bagi membantu PPNS memperkasarkan sistem pemasaran yang lebih moden dan mengembangkan produk jualan untuk dieksport. Dalam pada itu, Ketua Pengarah FAMA Dato' Zainal Abidin Yang Razali memaklumkan program JTDL dan My Rakyat adalah berkonsepkan platform pertemuan antara petani, nelayan dan penternak dengan pengguna. Jelasnya FAMA telah merancang untuk meneruskan program yang sama di seluruh Malaysia bagi memberi peluang kepada petani melalui pasar tani kekal termasuk agro bazar kedai rakyat. Untuk makluman semua juga, selaras dengan perkembangan ekonomi negara kita, kita telah pun membuka outlet-outlet kita yang dahulu telah terpaksa ditutup atau dihadkan operasi secara berperingkat-peringkat, dan sehingga kini hampir daripada 80% daripada 1,300 outlet kita telah pun dibuka, dan saya penuh yakin bahawa sehingga penghujung tahun ini kita dapat membuka keseluruhan outlet kita seperti pasar tani kekal, itu bazar kedai rakyat dan sebagainya. Dengan adanya pembukaan outlet ini, dia akan merancangkan lagi aktiviti ekonomi sambil memberi peluang kepada peserta-peserta untuk meningkatkan pendapatan dan kepada pengguna untuk berkalah. Berita selanjutnya, usaha menangani isu dadah dan substan di Sarawak menerusi One Stop Community OSC dalam menangani isu dadah dan substan MIDS memerlukan kerjasama strategik daripada pelbagai agensi. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia termasuklah jalinan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan AADK. So kita melihat dalam menangani isu dadah dan substans, kita tidak boleh bekerja seorang ataupun satu agensi saja. Kita perlu bekerjasama kerana pendirian kita ialah bahawa isu dadah ini sangat kompleks. It is a very complex issue, and because of that we have to collaborate strategically in order for us to be address the drugs issue from all perspective, so that it become holistic and also integrated in nature. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas kunjungan hormat daripada rombongan AADK Malaysia yang diketuai Ketua Pengarahnya Suketno Ahmad Belon di Kuching pada Rabu. Dalam sidang media sama, Sutekno berkata pihaknya akan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk memastikan matlamat mengurangkan masalah isu penyalahgunaan dadah, khususnya di Sarawak dan amnya di Malaysia dapat dikawal. Katanya OSC MIDS itu akan membantu AADK Malaysia mencapai sasaran agensi menjelang tahun 2025.
Secara umumnya kita amat menyokong one stop center, penubuhan one stop center, dan kita akan memberi kerjasama sepenuhnya untuk memastikan bahawa matlamat kita mengurangkan masalah isu penyalahgunaan dadah dan juga perencongan sosial di Sarawak khususnya dan di Malaysia umumnya dapat dikawal, kerana kita ada sasaran untuk menjelang tahun 2025 nanti per 100,000 population jumlah penagihannya tidak melebihi 400 orang lah. So that's our target dan is a very comprehensive work plan kena dibuat supaya benda ni dapat yang kita nak supaya kadar penagihan dapat dikurangkan, kadar relapse, maknanya orang yang kembali semula menagih tu dapat diturunkan. Tambah Sutekno, pihaknya kini sedang meninjau penempatan pusat pemulihan yang baru di negeri ini. Katanya perkara ini akan dicadangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 nanti supaya ia boleh disegerakan, dan perbincangan bersama Kerajaan Sarawak juga sudah dilakukan untuk mengenal pasti tapak yang sesuai. Seterusnya, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Malaysia, Sutekno Ahmad Belon melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli di Kuching pada Selasa. Pertemuan diadakan bertujuan bagi memupuk kesefahaman dan mengadakan jalinan antara agensi bagi menyemarakkan pembudayaan, integriti, anti-rasuah serta pencegahan penyalahgunaan dadah dalam agensi kerajaan dan swasta, komuniti, penjawat awam serta masyarakat. Usaha memupuk nilai-nilai integriti dan pencegahan dadah khususnya di Sarawak ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif lagi. Turut hadir Pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Negeri, Jabatan Ketua Menteri Adnan Jet, Pengarah AADK Negeri Sarawak Iskandari Turki serta pegawai-pegawai kanan Union dan AADK. Di Miri, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah mengadakan lawatan ke Persatuan OKU Fizikal Miri POKU FM pada Selasa. Lawatan tersebut bertujuan menyampaikan bantuan bakul makanan kepada wakil Persatuan OKU Fizikal Miri POKU FM untuk diagihkan kepada ahli-ahli persatuan. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau berkesempatan melihat sendiri kebun hidroponik yang diusahakan ahli-ahli POKU FM. Katanya beliau berbangga melihat usaha ahli POKU FM untuk berdikari di samping menjaga sesama komuniti. Berita diteruskan dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Ahmad Jamila Anu turun padang bagi menyempurnakan program memperkasa komuniti melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Dewan Masyarakat Lunduk pada Selasa. Katanya program tersebut merangkumi aspek peranan dan tanggungjawab KMKK, pelaksanaan projek di daerah Lunduk, inisiatif peluang perniagaan, inisiatif kerajaan persekutuan dan negeri, keselamatan dan pencegahan jenayah bersama polis dan komuniti, serta perkongsian isu semasa. Jelasnya lagi, KMKK perlu memahami peranan dan tugas dalam memperkasakan komuniti dengan kerjasama agensi kerajaan dan wakil rakyat untuk pembangunan kampung masing-masing. Selain itu, Datuk Ahmad Jamilah juga memberitahu penduduk setempat telah mendapat banyak manfaat dari segi pembangunan termasuk pemberian sumbangan bakul makanan. Ujarnya lagi, pengumpulan data juga amat penting dalam peringkat kampung dan daerah bagi mengelakkan kececeran dalam pemberian bantuan sekaligus membantu dalam merancang aktiviti pembangunan pada masa akan datang. Laporan seterusnya, seiring dengan perubahan teknologi dan corak pembangunan negara yang semakin pesat, setiap jabatan perlu sentiasa mengorak langkah untuk menggunakan pendekatan baru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu dasar dan perkhidmatan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr. Sabariah Putih berkata, setiap penjawat awam atau agensi kerajaan perlu mencari kaedah dan jalan bagi meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam mengharungi norma baru. Ujarnya, inovasi yang dihasilkan dapat memberi impak dan meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi serta kehidupan rakyat. Kita perlu berfikir secara luar biasa di luar kotak kelaziman atau think in multi-dimensional ways untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti
iaitu yang dapat memenuhi kehendak dan aspirasi pelanggan. Pada masa yang sama, kita juga perlu terus mengamalkan budaya kerja yang cemerlang untuk meningkatkan prestasi dan berintegriti dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penyampaian Hadiah Mini Convention Innovative Control Circle ICC Jabatan Ketua Menteri 2021 di Pusat Convention Borneo BCCK Kuching pada Khamis. Majlis tersebut diadakan bagi menghargai, mengiktiraf dan meraihkan peserta-peserta ICC sebanyak 13 buah agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri yang telah terlibat dalam Mini Convention ICC JKM 2021 dan Convention Sarawak Civil Service Innovations Conventions Award SISCA baru-baru ini. Sementara itu, beberapa orang wakil agensi yang terlibat ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menzahirkan rasa bangga dan gembira atas kejayaan kumpulan mereka. Pada hari ini, saya berasa sangat bangga dan gembira kerana telah berjaya mendapat anugerah sempena Majlis Mini Convention ICC Jabatan Ketua Menteri. Projek inovasi kami adalah berasaskan Internet of Things, iaitu pengurusan risiko keselamatan rumah ibadat, berasaskan IoT dan GSM untuk menguruskan keselamatan rumah ibadat untuk agama-agama lain di Sarawak. Hal itu sangat berasa terima kasih terutama kepada Urus Setia KIK dan juga kepada semua tim-tim Sidaya di mana membuka peluang kepada Jabatan Ketua Menteri untuk bertanding di dalam satu convention yang memang kita kenal sedia maklum memang terkenal and baguslah. Projek kami adalah HR, so projek kami adalah pengurusan rekod sumber manusia di mana kami membuat satu sistem HR pengurusan rekod untuk memudahkan semua penjawat awam di Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Sistem ini bukan saja untuk kesenangan semua HR di agensi masing-masing, tapi amnya seluruh penjawat awam Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Muhammad Nurul Hafiz Hoki dari Jabatan Tanah dan Survey yang memenangi peraduan mencipta logo bulanan inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak berharap logo tersebut dapat memberi inspirasi kepada semua penjawat awam untuk turut berkarya dalam bidang kumpulan inovatif dan kreatif KIK. Sebenarnya logo itu kami jelaskan dengan perkataan inovasi ya, menunjukkan ya sebuah program untuk semua penjawat awam dan burung kenyalangnya sinonim dengan negeri kita lah, negeri Sarawak. Jadi sekali orang anggap pun dah tahu ya adalah inovasi dari negeri Sarawak. Berikut pula, kira-kira 300 orang warga emas berumur 60 tahun ke atas di daerah Pantu menerima suntikan vaksin dos penggalak jenis Pfizer-BioNTech di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Seri Pantu pada Rabu. Program yang dikendalikan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahagian Sri Aman kali ini merupakan yang pertama diadakan di daerah Pantu. Proses vaksinasi berjalan lancar mengikut giliran kawasan kampung yang dijadualkan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengelakkan kesesakan di PPV tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Sentiasa berhati-hati dan peka akan tempat yang anda kunjungi, jangan bawa balik COVID-19 ke rumah. Ingatlah orang yang anda sayangi. Kita jaga kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties,
and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation, and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.